forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Ahmed terhadap isu apa. RM500 juta dibelanjakan untuk promosi iklan Zaman Muhyiddin, kata PM Anwar. Saya baca detail sikit. Dekat awal ni, kerajaan telah membelanjakan 700 juta sejak 2020 hingga 2022 untuk promosi iklan dan publicity untuk kerajaan. Berkongsi angka itu di Dewan Rakyat pada Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan lebih 500 juta dibelanjakan sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Menurutnya, selebihnya dibelanjakan Datuk Seri Ahmad Ismail Sabri Yaakob. Okey, mari tengok respon Datuk Kamal Ahmed. Dia akan tidak komen macam biasa. Kewangan negara sudah pun terbuka. Kalau dulu, saudara, ada juga fail-fail yang diklasifikasikan, tidak boleh dibuka, tak boleh terdedah pada awam, melainkan atas keizinan Perdana Menteri. Hari ini, Datuk Seri Ibrahim, beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi, selaku Perdana Menteri, mana-mana fail, saudara, yang diklasifikasikan sebagai rahsia, boleh dikatakan tidak rahsia lagi. Sebab beliau sendiri sebagai Menteri Kewangan. Dan mula mendedahkan sesuatu yang amat memeranjatkan kita semua, saudara. Saya lihat ada juga teman-teman pemain media sudah pun memainkan isu ini, iaitu tentang bagaimana kerajaan yang lalu, sejak bermula daripada era Tan Sri Muhyiddin, membawalah kepada Datuk Seri Ismail Sabri, bahawa kerajaan membelanjakan sekitar 700 juta ringgit. Saudara, bukan sikit. 500 juta dibelanjakan era Tan Sri Muhyiddin. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen hari ini, saudara. Dia kata lebih 500 juta dibelanjakan sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tujuannya lain tak ada, saudara. Hanyalah sekadar untuk iklan, mempromosikan kerajaan. Begitu banyak wang negara dibelanjakan. Ya, menurutnya selebihnya dibelanjakan oleh Datuk Seri Sabri. Namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya perantukan itu. Itu menuju pada Datuk Ismail Sabri, tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu, pada 2023, saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat oleh semasa BRA. Jadi, katanya 700 juta atau lebih kurang pada peringkat awal, di mana sekitar 300 juta setahun. Bagi saya, katanya, bagi beliau, dia kata itu melanggar peraturan data kelola keterlaluan. Oleh sebab itu, saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Dan tahun ini, saya hanya mengambil kontrak sedia ada, meneruskan kontrak yang dipersetujui BRA. Maknanya, tahun 2023 tiada peruntukan untuk tujuan mengiklan, membeli pemasang papan-papan iklan, yang menggambarkan gambar kerajaan madani dan sebagainya. Tak ada. Tapi bagi saya lah, saudara, apabila disebut 700 juta, saya memang terpempan, saudara. Begitu banyak wang negara dibelanjakan. Peringkat awalnya, waktu Tan Sri Muhyiddin, 500 juta. Bukan sikit, saudara, kalau 500 juta, setengah bilion. Kalaulah wang sejumlah itu, berapa banyak sekolah boleh dibuat? Berapa banyak masjid, surau, dewan-dewan, dan bantuan untuk rakyat kemiskin, berapa banyak boleh dibantu? Begitulah keadaannya. Akhirnya, negara berhutang sampai 1.5 triliun. Itu kenyataan dari Anwar Ibrahim apabila menjawab persoalan dibangkitkan oleh P. Prabakaran Parti Harapan Batu berkaitan perbelanjaan promosi iklan dan publicity kerajaan dari 2020 hingga 2022. 2 tahun ni, saudara. Apa nak jadi negara kita ni, saudara? Saya nak katakan bahawa akan banyak lagi akan terbongkar. Ini keadaan, saudara. Apabila beliau berada di Kementerian Kewangan, dia buka satu dapat tahu. Tak boleh bohong lagi. Sebab itu mereka berusaha sedaya mungkin untuk menjatuhkan beliau sebagai pimpinan negara. Itu keadaan. Sebab saya yakin akan ada lagi yang terbongkar. Sebab itu bila tadi adalah juga ahli parlimen daripada Ulu Terengganu. Dia kata, apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memberi penjelasan? Sekolah Ahmad seolah menyindir lah. Kerana katanya sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuala Selangor, ada pula poster-poster gambar Datuk Seri Ibrahim. Jadi dia tujuan itu mengakal lah kata orang. Jadi Datuk Seri Ibrahim kata, itu bukan zaman saya. Itu meneruskan kontrak yang ditandatangani era BRA katanya. Jadi bagi saya mungkin dah bayar iklan tu. Jadi mereka nak pasang-pasang lah, dia kata. Tetapi bagaimanapun, tidak ada kontrak baru akan diberi. Cukuplah tu. Nasir Azizul Abdul Hamid, dia kata cukuplah.
Dia kata Tun Mahathir dan Sri Muhyiddin Perikatan Nasional Bersatu, PAS, TIKAP, UMNO sebelum ini. Cukuplah. Setelah Azmi Segamat, dia kata pembaziran. Itu keadaan. Kalau 500 juta, saudara, bukan sikit. Saya terkejut kalau setakat 30 juta untuk iklan kerajaan. Biasalah, saudara. Ini sampai ratusan juta. Mengalahkan bangunan, saudara. Kalau 500 juta, bangunan banyak mana? Sekerat tu, saudara. 1/3. Kalau menara telekom dulu tu, saya dalam lebih kurang dalam 700 juta. Setengah bangunan menara telekom tu boleh dibangunkan dengan wang sejumlah 500 juta. Itu keadaannya. Saya tak mau sebutlah sama ada wang itu disakau ke apa. Saya tak mau sebut, saudara. Tapi kenyataan daripada Perdana Menteri yang telah pun menyah klasifikasi file-file yang dianggap rahsia kerajaan tu sudah pun terdedah. Barulah kita tahu. Waduh, itu keadaannya. Saudara Abdul Hamid, dia kata masyuk. Saya tak tahulah, saudara. Kalau iklan saja, bayangkanlah yang lain. Hanya untuk iklan kerajaan Perikatan Nasional. Saudara, 500 juta. Itu kepahaman saya waktu beliau menyatakan di Parlimen hari ini. Kita tunggu pula minggu depan, apa pula lagi, saudara. Tapi bagaimanapun, saudara, itu yang berlaku di Parlimen hari ini. Tapi seronok juga Parlimen hari ini. Banyak orang kata ada di Parlimen wanita ni mereka tak garang. Tapi selalu dikatakan wanita ni, saudara, kalau dia dah bertekak, saudara, dia takkan berhenti. Ini nampak saya agak lucu. Sehingga kan speaker dia orang rakyat pun tak boleh nak kawal. Speaker kata berbalah lah. Ini perbalah itu berlaku, saudara. Jadi dia kata dia kata teruslah bergaduh, semua orang boleh tengok. Ini apabila ahli parlimen daripada ahli parlimen Siti Mastura, saudara, mendapat bangkangan daripada pemimpin daripada DAP, Wong Sui Ki, itu Pakatan Harapan Keluang, Teresa Cox Putih, Sherlina Abdul Rashid, Bukit Bendera, dan Syarizan Johan daripada Pakatan Harapan Bangi, saudara. Ini tuduh-menuduh, saudara. Jadi yang minta tarik kenyataan dan sebagainya. Ini keadaan saya nampaknya kalau bila perempuan bergaduh, ya Tuhan, gamat. Kita ingatkan bahawa parlimen tu kalau lelaki je bergaduh, kecoh. Rupanya lagi teruk, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saudara Abdul Hamid, harap-harap kalau ada kes salah guna kuasa dan dibicarakan, tak payahlah netizen berbunyi pasal jasa leader. Itu keadaan, saudara Abdul Hamid. Abdul Halim, dia kata harapnya kalau adalah kes salah guna kuasa dan bicarakan, dia tak payahlah netizen berbunyi tentang jasa pemimpin. Itu kata saudara Abdul Halim. Betul juga, saudara. Walaupun mereka berjasa, kalau ada kepincangan, tak payahlah bercakap. Ini kita tengok kadang kita bosan, saudara. Aduh, Ini sebab perbalahan tadi, menyentuh tentang tadi apabila Syarizan mencelah, membidah fitnah daripada ahli parlimen kepala batas. Kemudian bertarabu, saudara. Bertarabu parlimen hari ini. Saudara, itu yang berlaku di parlimen. Baik. Saya juga agak gusar, saudara, tentang apa akan jadi untuk nasib warga di Langkawi. Pulau Legenda Masuri, pulau yang satu ketika dulu disumpah 7 keturun, jadi padang jarak, padang terkukur. Kemudian pulau yang akhirnya membangun begitu pesat apabila diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai, menjadi tumpuan seantero dunia. Tapi menurut laporan daripada media Senar hari ini, saya rasa amat bersimpati pada warga di Pulau Langkawi. Kerana ekonomi Pulau Langkawi kini digambarkan sudah pun berada di ambang kemerosotan. Daripada laporan media Senar, katanya industri perhotelan, kereta sewa, kedai makan di Langkawi dibimbangi semakin tenat. Ini adalah susulan kehadiran pelancong yang semakin merosot sejak ini. Pengusaha berisiko mengalami kerugian berterusan. Malah dikuatiri Pulau Legenda yang sebelum itu dipenuhi pelancong domestik maupun antarabangsa sudah pun semakin berkurangan. Dan besar kemungkinan kalau itu berlaku, Langkawi boleh menjadi seperti bagaimana pulau hantu lah, kata pekan hantu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi, LTA,
Saudara Zainuddin Kadir, senario itu agak membimbangkan apabila tempahan hotel di Pulau Perangan itu sempena cuti di Bali hanya sekadar 10% bagi hotel 3 bintang ke bawah. Cuma 10% saya saudara. Kalau ada 300 hotel, bermakna 30 hotel saja, yang lain kosong. Jadi cuti di Bali akan bermula minggu depan. Namun katanya sehingga kini tempahan hotel hanya 10% bagi yang bertaraf 3 bintang. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini lebih teruk dan kita jangkakan kerugian sehingga 58%. Dan senario itu disifatkan yang terburuk berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan industri pelancongan di Langkawi bakal berkubur jika tiada langkah-langkah drastik dilakukan oleh pimpinan kerajaan. Jadi berdasarkan tinjauan dan maklum balas pengusaha sektor pelancongan, semakin ramai pengusaha kedai makanan di Langkawi bakal gulung tikar. Pemilik kereta sewa pula sudah bermula melelong kenderaan kerana tidak mahu menanggung hutang bank akibat jumlah pelancong yang semakin merosot. Ramai pengusaha terjejas, ada yang sudah jual perkakasan kedai mereka. Jadi katanya dia bimbang jumlah itu akan bertambah lagi jika tiada langkah segera diambil. Saudara Zainuddin memaklumkan sebanyak 31 daripada 163 pengusaha kedai makan ataupun restoran yang berdaftar dengan LTA, Langkawi Tourism Agency, sudah tidak beroperasi sejak Oktober ini, saudara. Jadi faktor kemerosotan ini mungkin disebabkan katanya kekurangan trip feri selain pelancong terpengaruh dengan berita di media sosial yang dimomokkan dengan harga makanan mahal. Banyak kedai makan menawarkan harga berpatutan. Tapi dakwa yang tular kononnya kedai makan di Langkawi cekik darah atau harga kaingan perlulah diperbetulkan katanya. Jadi pihak terlibat haruslah tampil mempenjelaskan isu tular atau tidak tepat berkenaan Langkawi. Bila percaya kemerosotan pelancongan ke pulau itu turut didorong oleh tindakan orang ramai memilih Hat Nyai di Thailand sebagai destinasi percutian murah kerana harga makanan dan penginapan di selatan Thailand lebih murah dan ia jadi faktor penarik kepada pelancong antarabangsa berbanding mereka memilih Langkawi. Sebenarnya katanya banyak tarikan ditawarkan di negara jiran itu, antaranya kos perjalanan yang jauh lebih murah dan mudah. Katanya lagi, ia menjejaskan pendapatan penduduk Langkawi yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada pelancongan. Memang saudara, dulu saya pernah pergi ke Langkawi, saya duduk 2-3 hari di Langkawi. Boleh dikatakan keseluruhan penduduk Langkawi bergantung harap. Dari Sok Rashid, tunggu je lah siap jambatan Alostar ke Kuah. Itu keadaan Langkawi, nampak gayanya. Boleh jadi pekan hantu, kata saya Zainuddin. Ini agak membimbangkan bagaimana pulau yang terkenal, pulau legenda, saudara. Saya rasa pertama, yang keduanya mungkin kerana taraf bebas cukai itu telah diangkat semula. Dan dulu ramai suka pergi Langkawi, boleh bebas cukai, beli barang-barang yang agak murah. Dan perkhidmatan agak murah. Tapi sekarang ni nampak gayanya hotel pun dah tak ada tempahan. Alah, kesian saudara. Saya berharaplah agar sesuatu dapat dilakukan. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi dekat Sarawak ni. Bra Ismail Sabri tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu pada 2023 saya tidak ada apa-apa pertukaran selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa Bra. Jadi 300 juta atau lebih kurang pada peringkat awal 300 juta setahun, itu pada saya melanggar peraturan dan tata kelola keterlaluan. Oleh itu saya telah mengarahkan perlunyaan mulai tahun depan kerana tahun ini saya hanya mengambil kontrak sedia ada. Uruskan kontrak dipersui oleh Bra. Bermakna pada tahun 2023 tiada pertukaran. Untuk 2024 saya telah mengarahkan Kementerian Kewangan tidak memerlukan lebih daripada 100 juta katanya. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerjaan perpodangan PMI Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.